Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقا في الدين يا رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, dapat kita teruskan perkongsian ringkas kita pada pagi ini, yang mana pada kesempatan yang lalu kita menghuraikan muqaddimah berkaitan dengan juzuk pertama yang padanya dimulakan suratul Fatihah, yang mana sebelum itu kita melihat yang dikemukakan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah berkaitan dengan isti'adzah, iaitu bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dan terdapatnya dua pandangan ulama ketika mana mentafsirkan ayat ini, iaitu adakah bacaan a'udzubillah ini dibaca sebelum membaca Al-Quran ataupun setelah bacaan Al-Quran tersebut. Kerana zahir ayat menunjukkan digunakan perkataan qara'ta, iaitu past tense, fi'lul madhi, apabila kamu telah membaca Al-Quran. Maka berlindunglah dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Kerana disebutkan bahawa membaca Al-Quran ini merupakan ibadah yang khusus, merupakan ganjaran yang diberikan di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar kepada mereka yang membaca Al-Quran. Dan kemungkinan tuan-tuan terdapatnya sifat riak, takabur yang timbul daripada ibadah yang dilakukan. Kerana itulah pentingnya untuk meminta perlindungan dengan Allah daripada hasutan syaitan yang menjadikan manusia takabur dengan ibadah yang dilakukan. Namun pandangan yang lebih kuat menyatakan bahawa bacaan isti'adzah dibaca sebelum membaca Al-Quranul Karim, kerana penggunaan fi'lul madhi pada ayat An-Nahl 98 ini menunjukkan ialah ibadah itu dilakukan secara berterusan. Jadi bukanlah maksudnya apabila kamu telah membaca Al-Quran, tetapi maksudnya apabila membaca Al-Quran, kerana bacaan Al-Quran ini dibaca pada setiap hari. Kerana itulah kadang-kala fi'lul madhi ini menunjukkan ataupun past tense dalam Al-Quran menunjukkan bahawa perkara itu sentiasa dilakukan. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkenaan dengan solat 5 waktu, digunakan perkataan kanat. Dan inna salata kanat, sesungguhnya solat telah diwajibkan, kan, yakni merupakan satu kewajipan yang perlu dilakukan oleh setiap mukminin pada setiap hari, kan, melaksanakan solat fardu 5 waktu. Dan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya solat itu diwajibkan ke atas mukminin pada setiap waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Jadi tuan-tuan, ialah merupakan kepentingan untuk kita membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quranul Karim. Dan di sini kita lihat bahawa tidaklah dituntut seorang manusia itu untuk melawan syaitan, tetapi kita memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan. Kan, tidak dituntut untuk kita melawan syaitan, kerana syaitan ini, iblis ini telah pun wujud sebelum kita dilahirkan di dunia, telah mengetahui pelbagai tipu helah. Jadi kerana itu Allah Subhanahu wa taala akan mengarahkan kita untuk memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang direjam. Dan
Berkata Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, sebagai menunjukkan betapa adab dalam membaca Al-Quran ialah membaca a'udzubillah. Seperti mana kata beliau rahimahullah, "Idza ma aradta an taqra'a fasta'in jiharan minasyaitani billahi musjala." Apabila kamu nak membaca Al-Quran, maka mulakanlah dengan isti'adzah, kan, memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, disebutkan bahawa isti'adzah ini dibaca sebelum membaca Al-Quranul Karim. Adapun di dalam salat merupakan kesepakatan para ulama bahawa dibaca secara sir pada permulaan rakaat. Kan dibaca sebelum membaca Al-Fatihah, maka dibaca isti'adzah ini secara sir. Kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada imam yang membaca jahar membaca a'udzubillah. Kan, yang menjadi khilaf adalah pada bacaan bismillah sahaja. Tetapi isti'adzah merupakan kesepakatan para ulama menunjukkan bahawa isti'adzah itu dibaca secara sir, secara perlahan. Dan bolehnya dalam mazhab Syafi'i kita membaca a'udzubillah ini pada setiap rakaat. Dan adapun mazhab yang lain menyatakan cukuplah hanya dibaca isti'adzah itu pada rakaat yang pertama saja. Dan selagi mana tidak dipisahkan dengan solat. Contohnya tarawih tuan-tuan, kita melaksanakan solat secara 2 rakaat. Jadi permulaan setelah mana kita mengangkat takbiratul ihram, kan, pada rakaat pertama, ketiga, yang kelima, maka inilah dituntut untuk membaca isti'adzah, kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum membaca suratul Fatihah. Dan juga Nabi SAW juga kita sebutkan tadi bahawa tidaklah dituntut untuk kita, kan, mencelakakan syaitan, tapi cukuplah untuk kita beristi'adzah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana ada kisah di mana seorang sahabat, kan, terjadinya satu perkara yang tidak disukai, maka dia menyatakan celakalah syaitan. Lalu Nabi SAW menyatakan, "La taqul ta'isa syaitan, fa innaka idza qulta dhalika ta'azama hatta yakuna mithla al-bait." Nabi SAW menyatakan, janganlah kamu kata celaka syaitan, kerana dengan kamu menyebutkan perkataan sedemikian menjadikan dia semakin angkuh. Syaitan beranggapan bahawa segala perbuatan buruk itu terjadi dengan kekuasaannya. Sebaliknya kata Nabi SAW, sekiranya kamu mengatakan sedemikian, maka dia akan menjadi besar, sebesar rumah. Tetapi sebaliknya katakanlah bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka idza qulta dzalika tasaghara hatta yakuna mithlu dzubab. Tetapi sekiranya kamu menyebutkan bismillah, maka syaitan itu akan menjadi kecil, sekecil lalat. Jadi menunjukkan bahawa bila mana kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka lemahlah syaitan. Maka tuan-tuan, setelah mana disebutkan berkenaan dengan isti'adzah, pengarang membawa kepada perkataan bismillahirrahmanirrahim, iaitu basmalah ini kita sebutkan bahawa merupakan sebahagian daripada ayat daripada suratul Fatihah. Adapun selain daripada suratul Fatihah, merupakan khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengira sebagai bismillah ini satu daripada ayat ataupun sebaliknya. Tetapi yang menjadi kesepakatan ulama ialah bismillahirrahmanirrahim pada pertengahan surah An-Naml, bahawa inilah merupakan sebahagian daripada suratul Fatihah. Adapun surah daripada An-Naml. Adapun bismillah yang diletakkan pada setiap permulaan surah itu merupakan ijtihad daripada kalangan sahabat. Jadi tuan-tuan, jadi membaca Al-Fatihah ini, kan, ataupun bismillah ini dikira sebagai sebahagian daripada suratul Fatihah. Dan dibaca mengikut mazhab Syafi'i, dibaca secara jahar, kan, bismillahirrahmanirrahim. Adapun kita meraihkan pandangan yang lain daripada mazhab selain daripada Syafi'i yang membaca bismillah ini secara sir. Jadi tuan-tuan, bahawa khilaf di kalangan ulama-ulama fiqh ini merupakan satu rahmat kepada umat. Kerana kita ini sentiasa memerlukan pandangan-pandangan yang diutarakan oleh ulama, menunjukkan bahawa agama Islam ini agama yang meraihkan pandangan yang lain selagi mana dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh syarak. Adapun tuan-tuan, kita lihat
muqaddimah surah Al-Fatihah yang disebutkan, maka di antara keistimewaan tafsir Al-Munir ini dikemukakan pandangan yang menyentuh berkaitan dengan bacaan dalam qiraat. Kita lihat dalam muka surat 30 disebutkan berkenaan dengan qiraat mutawatirah yang ada pada surah Al-Fatihah. Antaranya ialah disebutkan pada kalimah maliki, kan, iaitu pada ayat yang ketiga, kan, maliki yaumiddin. Terdapatnya qiraat sama ada dibaca dengan maliki dan ada yang membaca secara maliki, dibaca secara qasar, kan. Yang biasanya kita baca ma itu dibaca 2 harakat. Dan ini merupakan pandangan jumhur, ialah dibaca secara qasar. Seperti mana kata al-Imam Asy-Syatibi dalam matan beliau, iaitu wa maliki yaumiddin rawihi nasirun, iaitu maliki itu dibaca secara mad 2 harakat pada kalimah ma, dibaca oleh al-Imam Al-Kisai dan juga Asim. Dan 2 imam ini saja membaca secara pendek ataupun secara isbat dibaca dengan maliki. Adapun jumhur ulama, jumhur qurra, iaitu daripada Nafi', Ibnu Amir, Abu Amru, begitu juga dengan Hamzah, akan membaca dengan maliki. Jadi tuan-tuan, pandangan ini ataupun wajah bacaan ini sebenarnya saling melengkapi antara satu dengan yang lain dan mempunyai makna yang tidak jauh bezanya. Sama ada dibaca dengan maliki ataupun maliki, kedua-duanya merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya kita menyebutkan bahawa Malik, bahawa Allah Subhanahu wa taala merupakan raja, ataupun kita membaca dengan Maliki, iaitu yang menguasai, hari pembalasan. Jadi di dunia ini mungkin kita mempunyai ataupun di setiap tempat memiliki raja, tetapi raja itu bukanlah berkuasa, kan, memiliki semua yang berada di wilayahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Malik, kan, merupakan raja, dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hari pembalasan, yang merupakan satu perkara yang kita imani. Jadi terdapatnya wajah bacaan pada surah Al-Fatihah ini, iaitu Malik dan juga Maliki. Tapi tuan-tuan, pada pagi ini bila mana kita tahu wajah bacaan tersebut, janganlah sewenang-wenang yang dibaca, kerana perlukan kepada satu pengajian yang lengkap, ataupun sekurang-kurangnya kita musyafahah, bertalaqi dengan guru yang muktabar. Cuma yang menyebutkan bahawa terdapatnya wajah bacaan pada surah Al-Fatihah pada ayat yang ketiga. Juga disebutkan perkataan as-sirat, kan, dibaca pada surah Al-Fatihah ini, dan mana-mana tempat dalam Al-Quran yang mempunyai kalimah as-sirat, kan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Terdapat bacaan, contohnya daripada Qunbul, daripada Ibnu Katsir, membaca dengan as-sirat itu dengan huruf sin, kan, seperti mana kata Imam Asy-Syatibi, wa 'inda sirat wa 'inda sirati was-sirati liqunbula, kan, ada seorang rawi yang bernama Qunbul daripada Ibnu Katsir membaca dengan huruf sin, dan ihdinas siratal mustaqim. Tetapi bacaan jumhur ialah membaca dengan ihdinas siratal mustaqim. Dan juga pada kalimah alaihim yang terdapat 2 perkataan ataupun 2 tempat dalam surah Al-Fatihah, ada dibaca dengan alaihimu, dengan mensilahkan mim al-jama' pada kalimah ini. Tetapi bacaan jumhur ialah membaca dengan alaihim. Dan juga bacaan Hamzah dibaca dengan ha, itu dibaca dengan huruf dhammah alaihum, siratal ladzina an'amta alaihim, ataupun ada yang membaca dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi ini merupakan qiraah mutawatirah. Cumanya yang kita baca melalui jalan Hafs an Asim dibaca dengan ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Adapun tuan-tuan, kita lihat surah Al-Fatihah ini mempunyai pelbagai nama, kan, lebih daripada 10 nama. Dan disebutkan bahawa banyaknya nama pada satu perkara menunjukkan kemuliaan yang ada. Dan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, mempunyai 99 nama. Selain daripada kalimah Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan, terdapat lebih, kan, sehingga kan kita sebutkan mempunyai 99 nama Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan sebagai Asmaul Husna. Satu perkara yang dinisbahkan kepadanya pelbagai nama menunjukkan kemuliaan yang begitu hebat. Contohnya bila mana kita menyebutkan, kan, Mekah, ada nama lain bagi Mekah,
Kan Makkah juga disebutkan sebagai Masjidil Haram, juga disebutkan sebagai Al-Baitul Atiq. Maka kesemuanya merujuk kepada Makkah kerana kemuliaan yang berada di tanah suci Makkah Mukarramah, yang tidak ada tanah yang lebih mulia di atas muka bumi ini melainkan Makkah Mukarramah. Begitu juga bila mana kita menyebutkan berkenaan dengan Nabi SAW. Nabi ada berapa nama, tuan-tuan? Kan mempunyai lebih daripada satu nama. Kan antara yang kita sebutkan sebagai nama Nabi SAW yang sering disebutkan ialah Muhammad. Tetapi ada juga disebutkan bahawa nama Nabi dalam surah As-Saff iaitu Ahmad. Dan juga Nabi SAW sendiri menyebutkan bahawa Nabi juga sebagai Al-Hashir. Kan nama lain bagi Nabi ialah Al-Hashir, kan yang mengetuai manusia di padang mahsyar. Dan Nabi SAW juga menyebutkan bahawa Nabi, kan nama lain bagi Nabi ialah Al-Mahi, sebagai manusia yang memadam kekufuran, membawa manusia kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quranul Karim juga mempunyai nama yang lain. Kita sebutkan Al-Quran ini juga sebagai Al-Kitab, disebutkan sebagai Al-Furqan, disebutkan sebagai At-Tanzil, dan juga nama lain bagi Al-Quran ialah Al-Zikr. Jadi sebutan ini, tuan-tuan, ataupun fakta ini boleh kita lihat pada muqaddimah yang dikemukakan dalam tafsir Al-Munir ini. Jadi tuan-tuan, kita lihat juga nama lain bagi suratul Fatihah. Kan disebutkan Al-Fatihah ini dengan as-salah. Seperti mana hadis Nabi SAW, qasamtu as-salah baini wa baina abdi nisfain. Aku membahagikan solat ini, kan, di antara aku dan hamba-Ku dengan dua bahagian. As-salah yang dimasukkan dalam hadis ini bukanlah solat yang kita kerjakan, yang dimulakan dengan takbiratul ihram sehinggalah kita memberi salam yang pertama. Tetapi as-salah yang dimaksudkan ialah suratul Fatihah. Seperti mana Nabi SAW menyebutkan al-hajju arafah, haji itu merupakan arafah. Sedangkan ibadah haji ini bukan semata-mata wukuf di Arafah. Adanya tawaf, adanya sa'i, adanya melontar di jamrah, mabit di midang. Tapi nak menunjukkan bahawa keutamaan haji itu pada wukuf di Arafah. Begitu juga dengan solat, kan, intipati yang paling utama ialah ketika mana bacaan suratul Fatihah. Kerana itu di antara nama lain suratul Fatihah ini merupakan as-salah. Kerana teras dalam solat itu ialah ketika mana kita membaca suratul Fatihah. Walaupun terdapat 12 rukun lain selain daripada kita membaca suratul Fatihah dalam tiap-tiap rakaat. Begitu juga tuan-tuan, Al-Fatihah ini juga nama lainnya ialah surah Al-Hamdu. Surah Al-Hamdu. Kerana apa? Kerana kita membaca ayat pertama ataupun ayat kedua ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mana-mana surah, tuan-tuan, penamaan surah ini juga merupakan satu yang tauqif. Kan, penamaan surah ini yang datangnya daripada Nabi, diajarkan kepada sahabat. Dan sahabat menghafal nama-nama surah yang diajar oleh Nabi. Dan ada surah yang dinamakan dengan satu nama saja. Dan ada surah dalam Al-Quran disebutkan lebih daripada dua nama. Contohnya suratul Fatihah. Dan di antara penamaan lain bagi surah ialah diambil daripada ayat yang pertama. Contohnya tuan-tuan, kalau kita bertanya apakah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi, ada yang kata ialah surah Iqra. Betul atau tidak, tuan-tuan? Jawapannya betul. Kerana suratul Alaq itu pada ayat yang pertama ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi boleh kita menyebutkan satu surah itu berdasarkan ayat yang pertama. Sama ada kita menyebutkan suratul Alaq ataupun boleh dikatakan surah Iqra. Kerana diambil bersempena dengan ayat yang pertama. Contohnya surah As-Sajdah juga digelar dalam hadis yang lain dengan surah Alif Lam Tanzil. Surah As-Sajdah juga disebutkan sebagai surah Alif Lam Tanzil kerana merujuk pada ayat pertama Alif Lam Mim Tanzilul Kitab. Dan itu merupakan penyebutan pertama dalam surah berkenaan. Jadi bolehnya kita menyebutkan satu surah itu berdasarkan ayat yang pertama. Dan suratul Fatihah ini, kan, di antara surah yang dimulakan dengan menyebutkan Alhamdulillah, kan, segala puji bagi Allah. Mungkin esok kita akan sebutkan apakah beza Alhamdu dengan Asyukru. Cumanya pada kesempatan yang berbaki ini, kita sebutkan bahawa ada 5 surah yang dimulakan dengan pujian pada Allah, iaitu pada suratul Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin. Dan adanya surah yang kedua yang dimulakan dengan Alhamdu, iaitu pada surah Al-An'am. Dan Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, suratul An'am. Manakala surah yang ketiga, surah yang tidak asing, dibaca oleh kita secara mingguan,
pada hari Jumaat itu surah Al-Kahfi. Dan alhamdulillahilladzi anzalal kitab. Dan surah keempat ialah surah Fatir, ataupun yang keempat ialah surah Saba. Dan alhamdulillahilladzi. Dan surah yang kelima ialah surah Fatir, juga dimulakan dengan pujian pada Allah. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Jadi inilah 5 surah yang dimulakan dengan alhamdu. Dan kemudian tuan-tuan, surah Al-Fatihah juga dikenali dengan Fatihatul Kitab, juga dimulakan dengan Ummul Kitab. Ini merupakan biasalah di kalangan kita. Bila mana kita nak mulakan satu majlis, maka pengacara akan sebut kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab. Jadi Ummul Kitab yang dimaksudkan ialah suratul Fatihah, dan juga disebutkan juga dengan Ummul Quran, dan yang terakhir tuan-tuan juga dikenali dengan Mathani. Dan suratul Fatihah ini sebagai satu yang diberikan kepada Nabi yang tidak diberikan kepada Nabi-Nabi yang lain. Nabi SAW menyatakan, waktu itu makanat Taurat, aku diberikan sebagai gantian kepada kitab Taurat Sab'u Tiwan, 7 surah yang panjang, menggantikan surah ataupun menggantikan kitab Taurat. Wa u'titu al-mi'in, aku diberikan, kata Nabi, surah-surah yang lebih daripada 100 ayat sebagai menggantikan kitab Zabur. Wa fuddiltu bil mathani, dan aku diberikan, kata Nabi, al-mathani. Dan ulama menyebutkan bahawa al-mathani ini ialah merupakan surah Al-Fatihah, yang mana menjadi kehebatan Al-Quran Al-Karim terdapatnya suratul Fatihah yang tidak ada pada kitab-kitab samawi yang diturunkan sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira tuan-tuan telah mencapai 20 minit pada perkongsian ini. Jadi saya buka kalau ada soalan. Baik tuan-tuan, wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm nurahu wa fathahu wa barakatuh, wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa na'udzu bika min syarri ma ba'dah. Allahumma inna na'udzu bika min al-kasali wa su'il kibar. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabr. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.